Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mikael bin Abdul Wahab. Ahli kumpulan saya adalah Muhammad Najmi bin Kamarul Azlan dan Haris Zikri bin Ahmad Rashdan. Di dalam video ini kami bertiga akan menerangkan tentang cara-cara penerapan akhlak dalam kalangan remaja pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belia adalah aset bernilai kepada negara dan menjadi harapan kepada nusa bangsa bagi merealisasikan hasrat menjadi negara maju. Namun, dengan arus globalisasi yang melanda dunia kini, apa yang berlaku pada hari ini ialah kerana pelibatan belia sendiri, baik di sekolah maupun di institusi pengajian tinggi. Dalam permasalahan akhlak yang menyimpang daripada nilai ketimuran dan prinsip Islam, walaupun hakikatnya mereka telah melalui proses pendidikan agama secara formal di sekolah dan juga di universiti. Justeru itu, kami ingin mengupas tentang penerapan akhlak dalam pembangunan remaja, faktor kelunturan akhlak, kesan kehilangan akhlak, cara penerapan kembali akhlak di kalangan remaja, isu semasa yang berkaitan kehancuran akhlak remaja kini, cadangan bagi mengatasinya serta bagaimana penerapan akhlak-akhlak membantras isu-isu negatif di kalangan remaja kini. Sebelum itu, kita mengenali apa itu akhlak dan remaja. Akhlak pada Imam Ghazali mempunyai pengertian tersendiri dan mempunyai batas pengertiannya yang tersendiri. Pengertian akhlak baginya mengenai jalan mendekatkannya kepada Allah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan ahli-ahli fiqh. Oleh sebab itu, beliau menggunakan banyak nama untuk akhlak itu. Kadang-kadang, beliau memanggilnya jalan ke akhirat, sesekali menamakannya sifat-sifat hati, bahkan pernah menggunakan sebutan budi pekerti yang baik, di mana ia dijadikan nama bagi sebuah karya karangannya, iaitu Akhlak Al-Abrar. Sebuah karangannya yang terpenting dan masyhur diberi nama Ihya Ulumuddin, iaitu pembangkit ilmu-ilmu agama. Kita dapat merumuskan maksud akhlak di sisi Imam Ghazali berdasarkan kepada nama-nama yang disebutkan tadi ialah membentuk jiwa dan mengembalikannya kepada apa yang telah digariskan oleh syariat Islam sebagaimana yang telah dilalui oleh ahli-ahli mukasyafah dan ahli-ahli tasawuf Islam serta apa yang pernah dilakukan oleh para nabi, siddiqin dan para syuhada yang soleh. Kita beralih kepada definisi remaja. Remaja dikatakan berusia di antara 11 hingga 21 tahun merupakan transisi antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa yang melibatkan perubahan biologi, psikologi, sosial dan ekonomi serta melibatkan perubahan peringkat tidak matang ke peringkat matang. Zaman remaja dikatakan bermula dari akil baligh dan berakhir apabila memasuki alam dewasa. Ia merupakan satu tempoh peralihan dalam pusingan hidup yang melibatkan banyak perubahan yang berlaku sama ada dari segi perkembangan fizikal, emosi dan kognitif di mana ia mula minat hubungan dengan rakan sebaya dan mulai belajar peranan kerja, peranan dalam keluarga dan sebagai warga masyarakat. Zaman remaja dikatakan satu proses untuk mencapai atau memperoleh sikap dan kepercayaan bagi penglibatan yang berkesan dalam masyarakat. Seterusnya, kita beralih kepada faktor keruntuhan akhlak remaja kini. Yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Menurut kajian, ketika usia remaja seseorang itu lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding keluarga, oleh itu rakan sebaya sangat mudah mempengaruhi seseorang remaja itu sama ada ke jalan yang benar atau ke jalan yang sungsang. Para remaja ini akan saling cabar-mencabar dengan rakan sebaya untuk melakukan sesuatu walaupun mereka tahu perkara itu salah. Oleh kerana darah muda remaja yang pantang dicabar akan melakukan perkara itu untuk membuktikan kehebatan mereka walaupun mereka tahu perkara itu berbahaya dan sia-sia. Bak kata pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Seterusnya ialah kesibukan ibu bapa. Lumrah ibu bapa ialah mendidik dan mengasuh anak-anak supaya menjadi orang yang berguna. Tetapi kesibukan mereka menghalang mereka untuk menjalankan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Oleh itu, anak-anak akan terumbang-ambing dalam dunia mereka dan seterusnya akan sesat dan memilih jalan yang sungsang. Kesibukan ibu bapa juga menghalang mereka untuk mengambil tahu aktiviti anak-anak
dan seterusnya membiarkan anak-anak bebas melakukan apa sahaja tanpa pengetahuan, termasuklah melakukan aktiviti yang salah. Ibu bapa ini hanya akan tersedar ketika anak mereka sudah rosak dan menyimpang dari ajaran dan nilai-nilai Islam. Bak kata pepatah, sudah terhantuk baru tergadah. Dan yang terakhir ialah pengaruh media massa. Pada zaman yang serba moden ini, media massa merupakan satu keperluan dalam kehidupan seharian. Media massa ini banyak memberikan kebaikan, tetapi ianya juga boleh mempengaruhi seseorang, terutamanya golongan remaja, ke arah negatif tanpa sedar. Bak kata pepatah, seperti api dalam sekam. Cerita-cerita yang berunsurkan keganasan, malah seks, banyak ditayangkan di televisyen, bahkan di dalam internet sendiri. Cerita-cerita sebegini dapat mempengaruhi dan merangsang remaja untuk meniru aksi-aksi negatif itu, dan hasilnya keruntuhan akhlak remaja semakin menjadi-jadi. Kesimpulannya, faktor-faktor keruntuhan akhlak remaja kini dapat dilihat dengan jelas seperti yang disebutkan oleh saya sebentar tadi, iaitu pengaruh raka sebaya, kesibukan ibu bapa dan pengaruh media massa seperti internet dan televisyen. Kesan remaja kehilangan akhlak. Bismillah. Antaranya pergaulan bebas antara perempuan dan lelaki. Yalah, kita tengok sekarang tak tengok jauh, tengok sekolah je, penuh kes macam ni. Orang berpegang tangan, berpelukan, berdua-duaan, okay. Selain itu, golongan remaja melibatkan diri dalam kegiatan haram, membuat haram, apa lagi haram, semua haram lah. Membuat haram, dadah, kelab malam pun ada. Di samping itu, semakin ramai remaja yang tidak mengamalkan suruhan agama. Okay. Ramai orang yang tidak meninggalkan solat, dah tak puasa kan. So kesannya buruk pada negara kan, sebab remaja ni pelapis negara. So kalau musnah lah future negara kan. Okay, cara menerapkan akhlak oleh ibu bapa. Cara menerapkan akhlak oleh ibu bapa, sekolah dan media massa. Pertama, ibu bapa. Ibu bapa paling dekat dengan anak-anak, so diorang memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak dalam dan lagi bidang agama. Bak kata pepatah, menentu buluh ialah dari rebung. Pihak selain itu, pihak sekolah, guru-guru, guru disiplin, kaunseling, memberi didikan yang sepenuhnya dekat sekolah pada pelajar-pelajar bermasalah ini. Kerana guru-guru sendiri merupakan parents kedua beside ibu bapa. So media massa, saya rasa kerajaan perlu mengambil inisiatif ni lah. Kan perlu banyak yang perkara yang bermanfaat berbanding negatif. Pandai tapis, banyak perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Isu semasa yang berkaitan, contoh penyalahgunaan dadah, seks bebas dan melakukan jenayah. Itu saja daripada saya. Seterusnya ialah bagaimana penerapan akhlak dalam kalangan remaja dapat membantu dalam membanteras isu-isu semasa yang berkenaan dengan masalah sosial dalam kalangan remaja. Yang pertama adalah penerapan akhlak atas inisiatif diri sendiri. Bagaimana dengan penerapan akhlak atas inisiatif diri sendiri dapat membantu dalam membanteras masalah sosial dalam kalangan remaja? Ianya kerana penerapan dan pembentukan akhlak bermula dengan diri sendiri dan diamalkan secara praktikal oleh kita dalam kehidupan seharian. Inisiatif yang boleh dilakukan oleh remaja untuk menerapkan akhlak dalam diri mereka ialah meningkatkan ilmu pengetahuan. Apabila remaja mempunyai ilmu pengetahuan, maka mereka akan dapat membezakan antara akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Apabila remaja dapat membezakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk, maka mereka akan menjauhkan diri mereka daripada perkara yang buruk dan mendekatkan diri mereka kepada perkara yang baik. Apabila hal ini berlaku, maka remaja
akan dapat mengelakkan diri mereka daripada terjebak dengan masalah sosial. Remaja yang mempunyai ilmu juga akan bijak dalam memilih rakan untuk bergaul ketika mereka masih remaja. Apabila mereka memilih rakan-rakan yang mempunyai akhlak yang mulia dan bukannya rakan-rakan yang mempunyai akhlak yang buruk, mereka akan terikut dengan perangai rakan mereka itu. Hal ini kerana remaja mudah terpengaruh dengan rakan sebaya mereka. Maka hendaklah remaja ini bijak dalam memilih rakan mereka. Apabila mereka mempunyai rakan yang mempunyai akhlak yang mulia, mereka akan terikut juga dengan mempunyai akhlak yang mulia dengan melakukan perkara-perkara yang baik. Apabila mereka bergaul dengan rakan-rakan mempunyai akhlak yang mulia juga, maka remaja akan dapat menghindari diri mereka daripada melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini seperti masalah-masalah sosial yang semakin berleluasa. Yang kedua adalah penerapan akhlak oleh keluarga. Penerapan akhlak oleh keluarga boleh membantu dalam membanteras isu-isu semasa yang berkenaan dengan masalah sosial ini dengan baik. Ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam penerapan akhlak dalam kalangan remaja. Ibu bapa tidak bolehlah bersikap lepas tangan dan mengharapkan 100% kepada pihak sekolah untuk menerapkan akhlak kepada anak mereka. Hal ini selalu berlaku apabila ibu bapa terlalu bergantung pada pihak sekolah untuk mendidik anak mereka dan juga menerapkan nilai-nilai murni di dalam anak mereka, dan mereka melepaskan tanggungjawab mereka kepada pihak guru. Ibu bapa ini tidak bertanggungjawab dalam menjalankan tugas mereka sebagai ibu bapa. Mereka hendaklah menerapkan akhlak itu dengan mendidik anak-anak mereka tentang akhlak-akhlak mulia. Ibu bapa juga boleh menjadi contoh pada anak-anak mereka dengan menunjukkan akhlak-akhlak mulia dalam kehidupan seharian mereka. Sebab kata orang, anak adalah cerminan kepada ibu bapa. Maka jika ibu bapa berperangai mulia, maka anak-anak mereka juga akan berperangai mulia. Dari situ jelas kita boleh nampak ibu bapa amat memainkan peranan yang penting. Maka ibu bapa di luar sana hendaklah menjalankan tanggungjawab mereka dalam menerapkan akhlak dalam anak-anak mereka dan janganlah bergantung kepada orang lain untuk mendidik anak mereka sendiri. Yang ketiga dan terakhir adalah penerapan akhlak oleh pihak berwajib seperti pihak sekolah. Institusi pendidikan merupakan tulang belakang negara dalam menerapkan akhlak mulia dalam kalangan remaja untuk mengelakkan mereka daripada terjebak dengan masalah sosial. Hal ini kerana di sekolah, para pelajar bebas bergaul sesama sendiri antara mereka yang sebaya. Remaja-remaja ini amat mudah terpengaruh dengan persekitaran mereka. Maka jika persekitaran mereka buruk, maka mereka akan terjebak dengan perkara-perkara yang buruk. Guru-guru di sini hendaklah menonjolkan ciri-ciri nilai murni yang mulia dan menimbulkan persekitaran yang positif di dalam sekolah. Hal ini maka remaja akan terpengaruh dengan perkara-perkara yang positif dan akhlak-akhlak yang mulia ketika mereka berada di sekolah. Hal ini akan dapat membantu mereka daripada terjebak dalam masalah sosial. Guru juga perlu menunjukkan contoh yang baik kepada para pelajar. Mereka hendaklah melakukan apa yang mereka katakan. Seperti contoh, apabila guru mengatakan jangan merokok, maka guru itu juga hendaklah jangan merokok. Hal ini akan menyebabkan perkara yang diajar dan cuba diterapkan dalam kalangan remaja akan mudah diterima oleh mereka. Contohnya, jika ada guru yang kata jangan merokok tetapi dia merokok, maka para pelajar tidak akan menerima apa yang diajarkan oleh guru itu. Hal ini, jika perkara ini semakin meluas, masalah-masalah sosial juga akan berleluasa. Maka institusi pendidikan dalam negara hendaklah mewujudkan persekitaran yang positif dan sentiasa menerapkan akhlak-akhlak mulia dalam kalangan remaja. Hal ini akan membantu dalam membanteras isu-isu semasa daripada semakin berleluasa. Akhir kata, penerapan akhlak dalam kalangan remaja amat penting untuk mengelakkan masalah sosial daripada berlaku dan tersebar dengan luas.
Akhlak yang diterapkan dalam kalangan remaja dapat membantu mereka membezakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Apabila mereka dapat membezakan yang baik dan yang buruk, maka mereka akan mendekatkan diri mereka dengan perkara yang baik dan menjauhkan diri mereka daripada perkara yang buruk dan boleh menyebabkan keruntuhan akhlak mereka berlaku. Kesan keruntuhan akhlak dalam remaja amatlah mengerikan, iaitu mereka akan melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran agama Islam tanpa rasa bersalah ataupun menyesal. Apabila keruntuhan akhlak berlaku dalam kalangan remaja, maka hendaklah kita membantu mereka kembali ke pangkal jalan yang benar. Pelbagai cara oleh pelbagai pihak boleh dilakukan untuk membantu menerapkan akhlak dalam kalangan remaja. Usaha ini hendaklah dilakukan bersama-sama supaya ianya berjaya. Usaha ini hendaklah dilakukan dan diteruskan selamanya agar para remaja yang akan datang dapat menjadi insan yang berguna dan berjasa kepada keluarga mereka dan juga negara.